Testing. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu 'ala hadzal nabiyil karim وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد, InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita berkaitan dengan tajuk tayammum. InsyaAllah kita akan masuk tajuk baru. Malam ni muka surat 74. 74. Baik. Tajuk baru malam ni 74, masih lagi dalam perbincangan tayammum. Tajuk besar dia tayammum. Kita dah bincang berkaitan dengan makna tayammum, pembahagian tayammum. Tayammum kerana tidak ada air dan tayammum kerana sakit. Dan kita juga belajar isu ataupun dia panggil kes-kes yang berkaitan dengan tayammum dengan sebab tidak boleh kena air. Dan yang terakhir sebelum daripada ni kita bincang isu khusus berkaitan dengan orang yang ada balutan. Sebelum daripada ni kita bincang orang yang tak boleh kena air, cara macam mana kita nak tayammum. Dan isu yang terbaru terakhir itu iaitu berkaitan dengan orang yang ada balutan dan tidak boleh kena air. Tata cara dia kita dah sebut. Jadi penutup kepada tajuk tayammum dia ada dua tajuk lagi, iaitu pertamanya fardu tayammum dan perkara yang membatalkan tayammum. Malam ini kita akan settlekan tajuk fardu ataupun dia panggil rukun tayammum. Sebelum kita nak baca fardu tayammum, kita buat kesimpulan tumpuan. Sebelum daripada ni, kes yang kita belajar iaitu isu orang yang ada balutan. Orang yang ada balutan ada 4 kes. Kita tak nak sebutkan 4-4, cuma kita nak buat secara kesimpulan umum. Jadi orang yang ada balutan sama ada pada muka, pada tangan, ataupun seluruh kepala, ataupun pada kaki. Keempat-empat dia ada balutan, ataupun satu daripada 4 dia ada balutan. Jadi cara dia dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, pertamanya ialah mesti wajib kita ambil wuduk dan juga tayammum. Itu mazhab kita Al-Imam Syafi'i, qaul yang mu'tamad. Walaupun ada pandangan yang dhaif yang kita akan sebut sekejap lagi, minggu lepas kita tak sebut. Tetapi kita perlu ingat bahawa qaul yang mu'tamad dulu. Qaul yang mu'tamad dan mazhab Imam Syafi'i mesti ataupun wajib kita ambil wuduk dan juga tayammum. Satu wuduk, terkadang ada satu tayammum. Kalau kes dia ada satu balutan pada fardu wuduk ataupun fardu tayammum, ada kes satu wuduk 2 balutan ataupun 2 tayammum. Yang ketiga satu wuduk 3 tayammum apabila ada 3 kes balutan. Dan kes yang keempat satu wuduk 4 tayammum. 4 tayammum. Jadi isu ini apa yang kita perlu tahu,
kita perlu tahu benda yang wajib ada 3. Kewajipan untuk kita implement 3 ataupun 4 isu ini, mesti kita tahu yang pertamanya ialah wajib kita basuh air pada anggota yang boleh kena air. Walaupun sikit boleh kena air, wajib kita basuh. Muka semua balu, ada sikit saja boleh kena air. Tepi bibir kita boleh kena air, wajib kita basuh sebelum tayamum. Yang kedua, kewajipan yang kedua, wajib kita sapu. Sapu tu bukan sunat, wajib kita sapu air di atas balutan. Sebelum kita tayamum, pertama kita basuh dulu tempat yang boleh kena air. Kewajipan yang kedua, kena sapu, lap di atas tempat yang balutan. Dan kewajipan yang ketiga, baru kita tayamum. Tayamum, tempat yang boleh kena debu, tempat yang tak boleh kena debu, kita sapu debu di atas balutan. Itulah dia 3 kewajipan, cara untuk kita implement ataupun cara untuk kita praktik tayamum kes ada balutan. Baik. Qaul yang dhaif, kalau orang yang orang panggil apa tuan-puan, kalaulah orang yang situasi yang tak mampu nak buat satu wuduk sampai ke 4 kali tayamum, ataupun satu wuduk 2 kali, satu wuduk 3 kali, satu wuduk 4 kali, maka qaul dhaif. Tapi qaul dhaif ini sebab tu tuan guru kita ataupun penulis kita dia tak sebut. Qaul dhaif ini special untuk orang yang ahli ilmu, untuk orang yang belajar untuk diri dia saja, bukan untuk fatwa kepada orang lain. Maka qaul dhaif dia memadai satu wuduk satu tayamum. Itu qaul dhaif dalam mazhab kita. Adapun mazhab Hanafi, dia tak perlu tayamum terus. Itu yang kita belajar setengah di sekolah tu, sakit terus tayamum, tak ambil wuduk. Itu mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki. Kalau mazhab kita, Al-Imam Syafi'i, wajib tayamum, wajib wuduk. Cuma ada qaul dhaif kalau situasi yang terdesak perlu kepada sukar untuk kita ambil sampai 4 kali tayamum, keempat-empat ni anggota ada balutan, maka kita boleh beramal. Bagi orang yang dhaif imannya, ni nama lagi dhaif. Untuk orang yang dhaif tak kuat tuan-puan, bolehlah beramal dengan qaul dhaif. Sebab tu para ulama dia akan tumpu ataupun utamakan qaul yang mu'tamad. Tapi akhir-akhir zaman ni tuan-puan, dia ilmu makin hilang, maka kalau orang buat pun qaul dhaif. Ramai orang buat qaul dhaif. Kalau ada orang buat, ada yang tak buat langsung, tak masuk qaul lah. Ada yang pakai apa tuan-puan? Pakai tayamum, wuduk tidak ada pun, sakit ni, sakit tayamum lah. Itu bukan mazhab kita, itu mazhab Hanafi. Maka dia kena tayamum ikut ciri ataupun dia panggil syarat di sisi Hanafi, berbeza sedikit, tapi konsep umum tu sama saja, tayamum. Baik, kita nak tengok pula fardu tayamum. Fardu tayamum, kalau wuduk ada 6 fardu. Cara nak ambil wuduk pasti lengkap dan perfect ke-6 wuduk. Itu wuduk. Baik, kita nak tengok kalau tayamum pula ada berapa. Okey. Qala al-musannif rahimahullahu taala, faslun fi faraidit tayammumi. Faslun fi faraidit tayammumi. Ai hadza fasilun fi bayani faraidi tayammumi. Ini satu fasal, suatu ceraian. Fasal ini dipanggil pemisah di antara tajuk subtopik sebelum daripada ni dengan topik kecil ni. Maka dipisahkan oleh faslun. Ini satu fasal. Fasal ni nak bincang apa dia? Nak bincang hukum berkaitan dengan faraidi tayammumi, fardu tayammum. Faslun, bermula fardu tayammum itu 5 perkara. Bermula fardu tayammum itu 5 perkara. Nak dinamakan tayammum itu mesti cukup 5 perkara. 5 perkara itu bukan fardu, itu dipanggil tayammum.
Kalau fardu itu nisbah 1, 2, 3, 4, 5. Nisbah 1, 2, 3, 4, 5 dipanggil fardu. Fardu pertama, fardu kedua. Apa dia fardu ini? Fardu ini sama dengan rukun. Ada dua makna. Sama dengan rukun. Rukun dengan fardu sama makna, tapi nisbah berbeza. Dia beza dari sudut nisbah. Nisbah penggunaan. Kalau orang tanya sembahyang kenapa tak panggil fardu sembahyang, dipanggil rukun. Wuduk tiba-tiba dipanggil fardu wuduk, tak dipanggil rukun wuduk. Tayammum juga tidak dipanggil rukun tayammum, dipanggil fardu tayammum, sedangkan makna sama. Apa beza nisbahnya, penggunaan terma syarak? Atau kena tahu beza. Baik, sebelum kita tahu beza, kita tahu dulu makna sama saja. Rukun, fardu, makna dia apa? Makna dia ma la budda minhu. Ataupun makna yang kedua dipanggil juz'um min mahiyah. Fardu ini satu benda, satu perkara yang mesti ada. Kalau tanpa dia tak dinamakan diri benda. Benda yang mesti ada. Kalau tak ada dia, tak nama diri tayammum. Tak ada dia, tak nama diri sembahyang. Itu dia panggil rukun. Ataupun mudah lagi kita faham makna keduanya ialah juz'um mim mahiyah. Satu juzuk daripada diri tayammum. Itu rukun. Dia bukan diri. Rukun ni lain dengan diri. Tu fardu lain dengan diri. Fardu ni apa dia? Juz'un min mahiyah, satu juzuk daripada diri tersebut. Nak nama diri mesti lengkap fardu, mesti lengkap juzuk. Tercantumnya tayammum ini dengan sempurnanya 5 juzuk. Ataupun bahasa lain dipanggil 5 fardu. Tak cukup satu fardu, tak cukup tak sempurna ke-5 juzuk, hanya 4 kita buat, tak dinamakan tayammum. Contoh tuan-puan, cantik dah 4 kita buat, satu je tak buat. Apa dia? Lupa niat. Niat itu satu juzuk daripada diri tayammum. Maka tak sempurna tayammum. Kenapa? Tak sempurna mencantumkan, melengkapkan juzuk-juzuk untuk terbentuknya diri. Itu dipanggil fardu, tu juzuk diri. Nak dinamakan tayammum, kena lengkap 5 juzuk, kena lengkap 5 bahagian daripada diri tayammum. Itulah dia dinamakan fardu. Baik. Bermula fardu. Jadi bermula juzuk tayammum itu 5 perkara, 5 juzuk. Nak nama tayammum kena ada berapa? 5. Jadi 5 juzuk, 5 perkara tu dipanggil tayammum. Kalau 1, 2 nisbah juzuk. Orang kata niat ni tayammum ke, niat tayammum ke fardu? Niat fardu, bukan tayammum. Menyampaikan debu ke muka dan tangan, adakah tayammum? Tidak. Orang panggil apa? 1 juzuk daripada tayammum. Nak dinamakan tayammum, kena cukup 5. Tu. Baik, tengok juzuk pertama. Bermula fardu 5 perkara. Mana 5? Pertamanya daripada 5. Pertamanya daripada 5 tu apa dia? Niyatun, niat. Pertamanya daripada 5 juzuk itu niat. Seperti ini bukan niat. Ini seperti ni contoh, nak sama dengan niat. Kena tahu dulu niat sebelum tengok contoh. Sebab contoh ni dia cerita di sini bukan niat, hanya contoh aja. Jangan orang tanya, seperti di niat ni adakah niat ustaz? Niat lah tu. Tuan dia tengok contoh tu. Bukan. Tu dia kata seperti. Seperti je, tapi di sini bukan niat. Apa panggil apa ni? Seperti di niat sahaja aku tayammum. Itu bukan niat, itu lafaz niat. Kalau kita belajar asas-asas tuan-puan, orang tanya di sekolah apa tanya,
Seperti diniat sahaja aku tayamum. Sahaja aku tayamum tu niat lah. Niat lah tu. Bukan. Bahasa umumnya kita boleh panggil niat lah. Sebab tu dia kata seperti. Seperti ni nak cakap seperti saja, bukan diri niat. Kalau nak cerita niat, ini cerita nak ungkap diri niat. Adakah ungkapan itu niat? Tidak. Kalau boleh diungkap, bukan niat. Sebab tu dia kata seperti. Sama je, tapi bukan diri dia. Imbah-imbah je. Kenapa? Kerana apabila boleh diungkapkan, apabila boleh diucapkan, maka itu bukan niat. Itu dipanggil ungkapan niat. Itu dipanggil perkataan. Perkataan ini apa dia? Perkataan ini ungkapan niat. Yang niat dalam hati tidak ada siapa tahu, nak suruh orang tahu, ungkap dengan perkataan. Apa yang hati kita terlintas ni, tak ada siapa pun tahu. Orang paling hampir dengan kita pun tak tahu. Isteri duduk sebelah kita pun tak tahu. Kita duduk tepi isteri, duduk berangan-rangan. Isteri tak tahu. Duduk berangan tepi isteri. Isteri tak tahu. Kenapa? Kerana isi hati tidak ada siapa pun tahu melainkan Allah Ta'ala saja. Maka ungkapan isi hati itulah dipanggil, bukan niat, dipanggil lafaz perkataan. Tu. Niatnya apa dia? Qasdun syai'in muqtarinan bil fi'li. Lintas, bukan ungkap. Lintasan hati. Qasdun syai', lintasan hati tentang syai', sesuatu perkara. Muqtarinan bil fi'li, serta niat. Tu beza dengan azmun, beza dengan azam. Azam, angam-angam ini dia tak terus buat. Dia kata bila lah ni nak agak-agak aku ni nak boleh. Dok. Tu angan-angan baru. Kenapa? Kerana dia tak terus buat. Tetapi kalau niat beza dengan angan-angan, dia terus buat. Takbir, Allahu Akbar, aku sembahyang insya' terus takbir. Dia panggil ingat sembahyang, terus buat. Itu dia panggil niat. Kalau jenis terlintas terus buat, itu niat. Kalau terlintas belum buat, dipanggil impian. Angan, apa nama ni, dia panggil azam. Impian, cita-cita hati. Itu beza di antara niyatum dengan azmun. Okey, ini apa dia? Niat ini lintasan hati kepada apa? Terlintas perbuatan syai'. Syai' itu apa? Syai' di sini ialah tayammum. Kalau sembahyang, syai' itu ialah sembahyang. Terlintas tentang diri tayammum. Itu nak kena kenal tayammum. Sebab kita bukan nak terlintas tayammum, tapi kita nak lintas dan hati kita ialah diri tayammum. Jangan terlintas nama ta ya mi mim, jangan terlintas nama T-A-Y-A-M-U-M tayammum, tidak. Mesti terlintas diri tayammum. Kalau orang tak kenal tayammum, apa dia? Dia tak mampu nak lintaskan diri tayammum. Sebab sebut tayammum, nampak ejaan nama, nampak T-A-Y-A-M-U-M. Terlintas sembahyang, nampak S-O-L-A-T saja. Tak nampak kerangka juzuk 13 sembahyang, tak tergambar dalam minda kita juzuk sembahyang. Allahu Akbar, aku sembahyang, sebut sembahyang, minda kita akan nampak juzuk sembahyang. Sama ada cara nampak berbeza mengikut level masing-masing. Ada yang nampak semua 13, ada yang nampak spontan 7, ada yang nampak spontan 5, tak sempurna. Itu berdasarkan kepada level pengenalan terhadap diri sembahyang. Orang yang hampir dengan sembahyang, orang yang main selalu ilmu sembahyang, sebut solat terus gambar 13 ciri, 13 juzuk. Begitu juga tayammum. Sebut tayammum, jangan nampak nama, nampak musamma, diri tayammum. Apa dia? Diri tayammum iaitu basic kita kena nampak, menyampaikan debu ke muka tangan. Tak terlintas niat, tak terlintas tertib, tak apa. Tapi basic menyampaikan debu ke muka dan tangan. Tu basic diri dia. Yang jadi 5 tu sebab dia campur dengan niat, campur dengan tertib. Baik. Niat ni settle tuan-puan, kita dah tahu makna niat. Maksud niat ni lintas hati, lintas apa dia? Diri tayammum.
Bukan nama tayamum. Mana nak niat? Seperti hati kita terlintas, aku tayamum mengharuskan sembahyang fardu. Panjang tu. Aku tayamum mengharuskan sembahyang fardu. Terlintas aku tayamum. Maknanya aku tayamum ni apabila disebut tayamum dalam minda dia nampak menyampaikan debu ke muka dan tangan. Untuk mengharuskan sembahyang fardu. Lintasan zub saja. Lintasan itu tidak ada suara, tidak ada huruf, tidak ada perkataan. Tapi boleh dan nak ungkapkan niat kita, isi hati kita. Niat ni mana isi hati kita. Boleh dan nak ungkap lintasan kita. Boleh. Bahkan dalam mazhab kita sunat. Apabila kita ungkapkan isi hati kita, maka nama dia bukan lagi niat, tetapi nama dia ialah lafaz niat. Maka dalam mazhab kita, talaffuz bin niyati ini sunat hukum dia. Wajibnya lah niat, talaffuz atau berlafaz dengan niat ini sunat, dapat pahala. Mana apa nama ini niat dia? Seperti diniat. Ni dia tercontoh sahaja. Ni bukan niat ni. Ni apa dia? Ni talaffuz bin niat. Ungkapan niat. Kalaulah diungkapkan, inilah terkeluarlah perkataan begini. Mana dia? Sahaja aku tayamum. Sahaja tu qasdun. Sahaja diterjemah daripada qasdun syai'in. Syai'in itu mana tayamum. Sahaja ni apa? Sedar, terlintas hati, sedar hati, ingat hati. Dia realize ketika dia letak debu ke muka, dia sedar, dia ingat aku tayamum. Bukan letak saja, tidak. Bukan ketika dia letak, ketika dia tepuk debu, tak terlintas pun hati berada tempat lain, maka tidak ada tayamum, tidak ada niat. Perbuatan, orang panggil perbuatan auto saja. Tidak ada terlintas pun aku tayamum kerana mengharuskan sembahyang fardu. Tu. Sahaja aku tayamum bagi mengharuskan sembahyang fardu. Itu dia punya niat yang wajib. Ataupun boleh juga niat cara kedua, ataupun sahaja aku tayamum bagi mengharuskan sembahyang. Baik. Atau niat sahaja aku tayamum bagi mengharuskan sembahyang. Dia tak sebut fardu, dia sebut sembahyang saja. Maksud apa? Maksud apabila disebut sembahyang saja, merujuk kepada sembahyang sunat. Apabila disebut sembahyang saja, merujuk kepada sembahyang sunat. Kalau dia nak fardu, dia kena wajib. Wajib, dia kena datangkan fardu, mengharuskan sembahyang fardu. Itu yang wajib. Aku tayamum, tu qasad. Ta'arubnya mengharuskan sembahyang fardu. Itu ta'arub. Ataupun sembahyang jenazah, yakni mengharuskan sembahyang jenazah. Atau ni contoh niat yang ketiga. Ataupun boleh juga sebut sunat. Ataupun sembahyang sunat, yakni sahaja aku tayamum bagi mengharuskan sembahyang sunat. Kalau dia sebut sunat, sembahyang jadi sembahyang sunat. Kalau dia sebut sembahyang saja, jadi sembahyang sunat juga. Tu. Dia nak wajib, mesti kena sebut sembahyang fardu. Tu. Ataupun, lagi contoh, ataupun niat sahaja aku tayamum bagi mengharukan sentuh Quran. Dia ada 3 standard niat. Standard pertama, mengharukan sembahyang fardu. Standard yang kedua, mengharukan sembahyang sunat. Standard yang ketiga, mengharuskan sentuh Quran. Itu dipanggil 3 standard niat. Kita boleh pilih. Maka ni perincian standard niat. Kalau kita niat standard pertama, dia boleh cover semua 3 standard lagi.
Kalau dia niat standard ke bawah, paling bawah, dia hanya boleh buat satu saja. Kalau dia niat standard yang kedua, boleh cover niat yang ketiga, tak boleh ke atas. Tu dia punya formula dia. Dia dari standard pertama dia boleh ke bawah, yang dia cover semua standard kedua dan standard ketiga. Kalau standard kedua dia hanya boleh ke bawah, dia tak boleh ke atas. Kalau dia niat mengharukan sembahyang sunat, dia hanya boleh buat beberapa sunat dan sentuh Quran walaupun beribu kali. Tapi dia tak boleh sembahyang fardu menggunakan tayammun yang diniatkan dengan standard mengharuskan sembahyang sunat. Tu. Maka niat yang pertama itu, perincian. Niat yang pertama itu, niat martabat yang pertama. Ini standard niat yang pertama itu. Mana niat standard pertama? Mengharuskan sembahyang fardu. Tu. Harus dengan dia, dengan niat martabat yang pertama itu, apa dia harus? Sembahyang satu fardu. Dia tak boleh banyak fardu. Sembahyang isya, nak sembahyang qada isya pula tak boleh, kena tayammum lain. Tayammum dia panggil bersuci yang lemah, ia taharah dhaifah, hanya dibenarkan oleh syarak satu fardu, satu tayammum. Orang tanya kenapa pula tak boleh buat macam wudu? Wudu ni selagi tak batal beribu kali pun boleh, kerana beza jenis bersuci. Kalau wudu dia panggil taharah qawiyah, bersuci mengangkat hadas yang qawiyah, yang statusnya kuat. Maksud dia orang panggil bersuci yang sebenar-benar menggunakan air ataupun wudu. Adapun tayammum pengganti kepada wudu yang tak boleh disempurnakan oleh wudu, oleh air, pengganti dia adalah debu, tanah, iaitu tayammum. Pengganti ini tak sama dengan yang sebenar. Apabila tak sama, dinamakan taharah dhaifah, taharah yang lemah. Apabila lemah, dia tak sama dengan wudu. Banyak tempat yang tak sama. Antaranya dia tak boleh menggunakan, tak boleh digunakan sembahyang fardu banyak, hanya satu sahaja. Dan boleh fardu saja satu. Dan beberapa sunat, dan harus dengan dia, dengan martabat yang pertama, boleh mendirikan beberapa sembahyang sunat. Boleh buat sunat qabliyah, boleh buat sunat ba'diyah, boleh buat sunat apapun, selagi tak batal. Dan boleh buat sembahyang jenazah. Kenapa? Kerana sembahyang jenazah dia berada pada martabat sembahyang sunat. Dia sembahyang sunat walaupun fardu kifayah. Walaupun sembahyang jenazah ini kategori dia fardu kifayah, tetapi jenis dia berada dalam sembahyang sunat. Ini sebuah tayammum. Dan sentuh Quran boleh, dan menanggunnya, yakni menanggun Quran ataupun membawa Quran. Boleh bawa Quran, boleh sentuh Quran, boleh sembahyang sunat, boleh sembahyang jenazah dengan wudu, niat stand martabat yang pertama. Dan niat, dan Allah pada kata niat yang pertama, dan niat yang kedua itu, niat martabat yang kedua itu, yakni niat mengharukan sembahyang sunat, harus dengan dia, dengan niat martabat yang kedua itu, harus apa dia? Sembahyang beberapa sunat. Beberapa boleh, selagi tak batal. Boleh buat beberapa sunat, 1, 2, 3, 4, selagi tak batal. Dan boleh buat sembahyang jenazah, dan sentuh Quran, dan menanggunnya, dan menanggun Quran. Dia boleh ke bawah, tak boleh ke atas. Boleh buat sembahyang sunat banyak, boleh buat solat jenazah beberapa kali, boleh sentuh Quran walaupun berpuluh kali, boleh tanggun Quran. Dan niat yang ketiga, dan atau pada kata dan niat yang kedua, dan niat yang ketiga itu, niat martabat yang ketiga itu harus, ini boleh sentuh Quran dan menanggunnya, menanggun Quran. Dia hanya boleh sentuh Quran sahaja, martabat yang ketiga. Apa dia martabat ketiga? Sahaja aku tayammum,
bagi mengharukan sentuh Quran. Nak ambil Quran ni, nak pegang Quran, nak bawa Quran, wuduk tidak ada, maka kita pun ambil wuduk tempat yang tak boleh kena air, ganti dengan tayamum. Selepas tu kita pun sentuh Quran. Dibenarkan sentuh Quran dan bawa Quran saja, tidak dibenarkan untuk sembahyang sunat, tidak dibenarkan untuk sembahyang jenazah, tidak boleh untuk sembahyang fardu, tak boleh. Dan tiada harus segala jenis sembahyang. Tak boleh buat dengan tayamum niat menharus sentuh Quran ini, tak boleh buat ataupun tak sah kita nak mendirikan segala jenis sembahyang, sama ada sembahyang itu fardu atau sembahyang itu sunat. Baik, settle yang pertama. Juzuk yang kedua, dia ada 5 juzuk. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Settle juzuk yang pertama dipanggil fardu niyat. Yang kedua, dan keduanya juzuk niat ataupun fardu niat, kedua daripada 5. Apa dia? Fardu tayammum itu memindah debu tanah. Ni. Memindah debu tanah. Sekurang-kurang pindah debu tanah. Dalam setengah kitab lain dia kata menyampaikan debu tanah ke muka dan ke tangan, kedua tangan. Dalam kitab kita ini musannif menggunakan gaya bahasa memindah debu tanah. Sekurang-kurang pindah ini, sekurang-kurang pindah 2 kali. Tu memindah debu tanah, sekurang-kurang kena pindah 2 kali pindah. Tak boleh sekali pindah. Nak buat ekspres guna sekali 2 tempat tak sah. Mesti sekurang-kurang 2 kali pindah, 2 kali tepuk. Pindahan pertama sapu muka ataupun menyampaikan debu ke muka. Pindahan kedua ke tangan, 2 tangan. Tu. 2 sekurang-kurang 2 kali. Sama ada kita pindah dengan cara tepuk, dengan cara letak tangan atas debu, tu cara, ataupun boleh juga dengan cara jemput, boleh. Jemput pun boleh, tak semestinya kita tepuk. Itu teknik pertama. Asalkan sekurang-kurang 2 kali pindah, lebih tidak menjadi isu lah. Nak 3 kali pindah, 4 kali pindah tak jadi isu. 4 kali tepuk, 5 kali tepuk. Tapi sekurang-kurang mesti peraturan dia 2 kali tepuk ataupun 2 kali pindah. Sama ada cara ataupun teknik pindah tak menjadi isu. Contohnya biasanya yang popular yang kita buat, iaitu kita letakkan 2 tangan ke atas debu. Kita bubuh debu, tayammum debu tanah di atas kertas pun boleh, atas neka, dalam neka pun boleh, dalam pinggan pun boleh. Kita letak, maka 2 tangan kita ini kita tepuk ataupun letakkan di atas debu. Itu pindahan pertama. Untuk apa? Untuk anggota mana? Untuk anggota pertama, iaitu muka. Dan pindahan kali kedua untuk tangan, 2 tangan. Kita tepuk kali kedua, kemudian itu sunat saja, kita nipiskan debu, tu sunat. Sunat kita gah tu untuk nipiskan debu, kemudian kita letak di hujung jari sampai di siku, kita pusing dan kita samakan. Dan di sini pula samakan, di sini jangan bagi kena, sebab tu kena buat macam tu. Sebab di sini dah ada debu, untuk digunakan tangan kanan. Kemudian tangan kanan sampai di siku kita pusing macam biasa, sampai di sini kita samakan. Jadi debu kita di sini ni bukan maknanya sampai ke debu-debu pun kita buat, tidak. Baik, sekurang-kurang 2. Ataupun dia boleh juga teknik lain yang tak popular, iaitu jemput. Boleh. Dia tak guna tepuk. Dia main jemput je. Debu banyak, jemput. Jemput tak di muka. Tapi teknik jemput ni lambat lah. Dia main-main. Macam budak kecil main main masak-masak. Pakai bedok.
Habis ni 2-3 kali jemput nak bagi rata semua debu ni. 2-3 kali jemput. Sebab itu cara yang di ulama kita ajar yang popularnya ialah tepuk. Tepuk ni kita buat macam tu je. Syarat saja, tak perlulah macam apa nama ini, macam wuduk sunat. Wuduk kan sunat, kita orang panggil apa, kita menyelati, itu sunat. Tapi tayamum tak. Tayamum sebagai syarat sahaja. Baik, settle yang pertama. Fardu tayamum itu memindah debu tanah. Yakni yang kata pindah tu apa dia? Yakni itu menafsirkan pindah. Yakni pindah tu ambil debu tanah buat sapu muka. Tu pindah tu. Ambil debu tanah buat sapu muka dan tangan. Yang ni dan tangan ni, dan buat sapu tangan. Ambil ni maksudnya ambil debu, tak nak ambil tu tepuk ataupun nak ambil tu jemput, tak menjadi isu. Asalkan ambil debu tanah untuk buat sapu di muka dan juga tangan, dan sapu di tangan. Cuma popular cara ambilnya melalui tepuk. Dan wajib ada niat tayammun itu. Atas tu dia cerita niat saja, dia tak cerita tempat niat. Juzuk yang pertama niat, kena tahu niat, cara niat, tapi tempat niat tak cerita. Ni dia cerita di bawah. Dia cerita di bawah ni sebab apa? Dari segi penyusunan gaya bahasanya mudah untuk kita faham. Sepatutnya niat ni cerita di atas lagi tadi. Tempat niat di mana? Kalau kita belajar niat wuduk, kita belajar apa makna niat. Bila nak niat? Ketika kita kena air di muka. Sebelum air kering di muka tu, kita niat, aku mengambil wuduk. Jadi di sini ni dia cerita niat dulu, kemudian juzuk yang kedua pindah debu, baru dia cerita niat. Kenapa? Kerana praktikalnya tempat niat berada pada dua tempat. Jadi wajib niat ni dia beza dengan wuduk. Di sini kena jaga. Kalau kita tak jarang kita praktis tayamum, sama ada praktis tayamum ataupun kita refresh ilmu, jadi kita akan lupa niat. Sebab niat dia wajib, dua tempat. Tu. Dan wajib ada niat tayamum itu bila? Tak kala ketika ambil debu tanah dan ada niatnya niat tayamum. Bila? Tak kala ini ketika sapu debu itu di muka. Dua tempat niat. Tempat yang pertama ketika kita tepuk kali pertama. Sebab kita dua kali tepuk kali pertama untuk sapu muka, tepuk kali kedua untuk tangan hingga siku. Maka tempat niat dia dua. Pertama, ketika kita tepuk kali pertama. Sama ada ketika kita tepuk debu tangan kita kena di debu, ataupun tangan kita kena di debu, tak ada niat lagi. Kita angkat niat, aku tayamum mengharuskan sembahyang fardu. Kali pertama. Tempat kedua bila? Tempat kedua ketika mana kena di muka. Tu. Dan ni dia tak ada dan. Tak kalah betul dan ada niatnya niat tayamum ketika sapu debu itu di muka. Tu tempat kedua. Pertama ketika ambil debu, sama ada tangan kita kena debu ataupun tangan debu tak ada niat lagi, kita angkat baru ada niat. Boleh. Itu satu. Kedua ketika tangan kita kena tangan pula. Ketika mana dua debu di tangan ini kita sapu di muka. Ketika kita sapu di muka tu niat sahaja aku tayamum kerana menharuh sembahyang fardu. Jadi dua tempat niat. Jangan niat satu saja. Kalau kita jarang-jarang main ilmu tayamum ni, dia akan niat di muka saja, tak sah. Dia kena dua tempat niat. Ketika nak ambil tu niat sekali, dan ketika letak di muka sekali niat. Dua kali niat. Tu. Bukan sunat tapi wajib. Kalau sunat tak apa. Ini wajib.
Dan wajib ada niat tayamum itu. Bila? Tak kala. Tak kala. Tanda dua niat. Ketika ambil debu tanah dan ada niatnya, niat tayamum tak kala, yang ni ketika sapu debu itu di muka. Dua niat. Dan tiada disyaratkan kekal niat, kekal niat daripada mula ambil debu hingga sapu muka atas qaul yang muktamad. Jadi ini dari sudut perincian niat. Adakah wajib kekal niat daripada kita tepuk debu niat pertama nak sambung terus ke kekal bersambung di niat yang kedua? Tak wajib. Itu qaul yang muktamad. Yang mengatakan wajib itu qaul dhaif saja. Jadi putus pun tak apa. Contoh niat pertama saja, aku tayamum mengharuskan sembahyang fardu. Bila? Ketika ambil debu. Adakah wajib kena ada niat lagi? Jangan putus niat ni sampailah kita letak debu di muka. Tak wajib. Melainkan qaul dhaif sahaja mengatakan wajib direct niat daripada ambil debu sampai di muka. Qaul yang muktamad, pastikan hasalkan ada dua kali niat ketika ambil debu dan ketika sapu di muka. Cukup walaupun tak bersambung niat itu. Tu. Itu tanpa perincian perbezaan khilaf. Dia ada khilaf di situ tu. Dia khilaf di mana? Jadi kita ingat yang muktamad dulu. Yang muktamad. Tapi yang dhaif pun ambil tahu juga. Bahaya juga tuan-puan kalau kita tak ambil tahu yang dhaif ni. Kadang-kadang jadi celaru masyarakat. Macam 2-3 macam hari ni di Facebook. Semalam mula. Viral tu, dia cepat hari ni, dunia viral ni cepat. Tak betul pun cepat viral, betul pun tak apalah. Ada seorang ustaz ni, orang panggil Tok Guru kat dia. Dia buka pondok di Perak. Dia mengatakan bahawa orang yang haid dan nifas dan juga berjunub haram membaca Quran walaupun niat zikir. Sesiapa yang faham baca Quran boleh orang dalam haid, niat zikir itu adalah pahaman sewil katanya. Pahaman sewil, bukan khilaf. Itu silap faham saja dia kata. Dia tak bertemu kitab tuan-puan. Walau kitab kita pun ada. Kitab kita tunggu cik jelas awal-awal lagi. Orang yang haid, orang yang nifas, orang yang berjunub, dipanggil orang berada dalam hadas pertengahan dan hadas besar, haram membaca Quran walaupun satu huruf dengan niat Quran. Itu jumhur ulama. Tetapi ada pandangan Syafi'iyah. Sebab tu tunggu kita ni sebut ada pandangan lain mengatakan bahawa boleh, harus baca Quran walaupun orang yang berada dalam hadas besar, tapi niat zikir. Niat zikir. Lama dah orang dah amal ni. Bukan silap, memang dia ambil daripada kitab. Tapi apabila dia buat keluar, dia kata amalan dah lama orang kampung buat, itu silap faham saja, dia kata. Tidak ada khilaf di kalangan ulama. Tak keharu kita, dah lama dia dah amal. Bahaya tuan-puan. Walaupun dia confident lebih. Bukan makna apabila Tok Guru, orang panggil Tok Guru, kita tak boleh tegur, kena tegur. Sebab benda yang jelas di dalam kitab. Begitu juga kita tuan-puan. Jadi kita faham dulu muktamad dan kita jelas sedikit qaul dhaif. Sebab qaul dhaif ni kok ada menjadi isu, kita biasa dengar. Kita tak mudah mengatakan orang ni, tak mudah untuk belim orang. Dia apabila dia menyalahkan orang, dah lah mengatakan orang tak betul, dia buat sewil pula. Sewil kalau bahasa kat saya macam gila. Sewil di belah dia tak tahulah. Dia kata tu sewil, ustaz sewil. Dia kata kalau ustaz yang mengajar mengatakan boleh zikir, itu ustaz sewil. Kalau orang yang faham mengatakan boleh, itu orang sewil. Sedap dia hantam. Sedap ni cepat viral. Dia kena nak cepat viral, dia online beratus orang. Follow dia tuan-tuan kalau dia baca kitab. Sebab apa? Sedap dia jadi hantam orang. Dia mudah hari ni nak viral ni. Salah satu teknik viral, dia suka menghantam.
Ada jenis orang yang minat jenis hantam-hantam orang ni. Kalau hantam tak betul, memang Tok Guru Cik dia jenis hantam. Tok Guru Cik ni dia tak kata sewil, dia kata gila teruk. Dia kata Wahabi ni, tahu dah tuan-puan, Wahabi ni perangai dia seperti babi. Dia tak kata kepada si Fulan, dia kata kepada Wahabi. Tapi ada orang terasa. Dia kata, kenapa terasa? Aku tak kata kepada si Fulan bin si Fulan. Aku kata Wahabi seperti babi. Dari sudut apa? Dari sudut babi ni dia akan sodok benda. Wahabi begitu. Yang ni pun tak boleh buat. Yang ni bid'ah. Yang ni tak boleh buat. Talqin bid'ah. Wiri lepas solat pun tak boleh. Baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Itu sifat babi. Kasar lagi. Kita bukan marah dia kata sewil tu. Kita marah tu sebab dia mengatakan tidak ada khilaf. Jadi khilaf tak boleh lah, tak ada khilaf. Orang yang sama juga mengeluarkan yang saya pernah jawab dalam Facebook, iaitu mengatakan zakat tak wajib, wajib qada. Orang yang sama juga. Tok Guru dia lah. Yang ni Tok Guru ni bukan anak murid, dia dua orang. Tok Guru. Bahaya tuan-puan. Kita pun terpaksa jawab. Bukan soal nak berkelahi sama kita. Ada orang kata, ustaz kenapa nak berkelahi sama sendiri? Kan sama-sama baca kitab pondok, nak berkelahi juga ke? Bukan kelahi, kita jawab. Hak tegur tu, hak tak betul, kena jawab. Jangan biarkan masyarakat duk. Masyarakat apabila Tok Guru tegur, dia kata kita dah lama baca Quran niat zikir. Rupanya tak boleh, rupanya haram. Orang yang datang haid tuan-puan, dia tu kadang-kadang dia nak zikir, dia nak baca Quran juga, ajar anak. Apa nama ni, baca doa Rabbana atina fid dunya, itu Quran. Naik kereta baca subhanallazi sakhkhara lana, itu Quran. Walaupun doa tetapi baca Quran. Kadang-kadang ajar sebelum tidur baca qul huwallahu ahad. Dia dah haid. Dia baca zikir tak haram. Tiba-tiba ada Tok Guru kata haram, maka dia kata kena bertaubatlah dia. Ada orang kata tulis dalam Facebook, Allah saya dah berapa tahun dah saya amal, mana saya melakukan dosa, nak kena bertaubat. Tengok kesan Tok Guru tegur. Tok Guru nak bertaubat. Bertaubat apa? Mana ada dalam kitab? Boleh. Bahaya Tok Guru ni. Habis. Tok Guru saya tuan-puan cukup marah orang memudahkan gelaran. Jangan mudah-mudah panggil orang guru. Panggil orang Tok Guru. Sebab Tok dengan guru ni beza. Ustaz tu pun dah bukan senang nak panggil ustaz. Macam saya ni dia panggil ustaz darurah. Ustaz darurah ni ustaz terpaksa lah. Nak panggil abang kok tuan-puan tak panggil. Tapi kalau saya kenalan saya panggil abang je. Saya kata panggil apa nama ni, hak tua tak boleh panggil abang. Hak muda-muda ni panggil abang je kat saya, abang kat kampung. Jadi ustaz ni untuk orang yang tak gamak lah, dia kata nak panggil cik. Tu panggil ustaz darurah. Terpaksa. Kalaulah ustaz level kita ni pun panggil terpaksa, ustaz terpaksa. Satu lagi dinamakan Tok Guru. Bukan senang nak panggil Tok ni. Ni guru saya. Bolehlah, ni guru saya. Guru saya ni mana, ni ustaz saya. Boleh lagi. Ni guru saya yang terdesak. Maksudnya ustaz darurah. Tapi kalau nak buat Tok ni bukan senang. Tok ni makna kemuliaan dia. Untuk apa? Gelaran kepada ilmu dia. Tok tu ni sebab ilmu walaupun dia muda. Kenapa panggil Tok? Kenapa nisbah kepada ilmu dia, seolah-olah ilmu yang luas, ilmu tua dah ilmu dia walaupun dia umur muda. Maka kita panggil Tok Guru kita. Tu. Tok Guru saya, Tuan Guru Cik ni tuan-puan, dia cukup marah kepada orang yang buka pondok tapi tak cukup ilmu. Dan cukup marah kepada orang yang berpakaian ala ulama, dia bukan ulama. Dan cukup marah kepada orang yang mengajar tanpa boleh. Walaupun dia mengaji. Tak mengaji tu tuan-puan, lagi tak haram mengajar. Kita mengaji bertahun-tahun tapi tak boleh tangan, tak boleh mengajar. Jangan cuba nak mengajar. Bahaya masyarakat ambil ilmu dengan kita. Ini antara ketegasan penulis kita ini ketika mana dia membenteras penyalahgunaan akademik. Aku panggil apa? Aku panggil jenayah akademik. Jadi jenayah akademik ni tuan-puan, kita kena bangkit, memperbetulkan. Baik, kita terus. Apa yang saya nak cerita tuan-puan, dia ada orang panggil khilaf. Dia ada khilaf. Sekejap tuan-puan, anak saya mungkin ada emergency ke? Apa dia?
Ha. Bodoh mengajar ni. Nanti bosak kalau ada emergency Ada emergency bosak. Okey. Sorry puan sorry tuan-puan, ada anak mungkin ada di emergency. Saya dah cakap. Kalau emergency sahaja telefon. Baik. Khilaf di mana? Khilaf ni di cara niat. Cara niat qaul mu'tamad wajib niat dua tempat. Tak wajib kita tempat pertama bersambung sampai ke tempat kedua, tak wajib. Asalkan ada dua tempat cukup. Itu dipanggil qaul mu'tamad. Tetapi qaul dhaif, ni qaul dhaif, qaul dhaif dia khilaf. Qaul dhaif ini dia wajib kekal niat daripada awal debu ditepuk sampailah di muka. Tu dia panggil qaul dhaif. Ada satu lagi niat khilaf tuan-puan, kita sebut yang khilaf supaya kita biasa dengar, kita tak mudah belim orang. Niat yang pertama dia khilaf. Niat yang pertama, tempat niat pertama. Tempat niat pertama ni di mana tempat niat pertama ataupun bila nak niat? Adakah ketika tangan kita kena debu ataupun ketika kita angkat? Dah tangan dengan debu tidak ada niat lagi ketika angkat. Nampak tak? Di sini tuan-puan, kita boleh, walaupun dia ada khilaf, tapi boleh niat dua-dua ataupun satu daripada dua. Contoh tuan-puan, ketika mana letak tangan niat, ataupun kita boleh niat tempat yang keduanya di tempat pertama lah. Angkat baru niat. Letak tidak ada niat lagi, angkat tu niat. Itu dia panggil niat yang pertama. Bila nak niat yang pertama? Tu kata ulama, niat yang pertama boleh diniat sama ada dua tempat ini. Ketika letak debu ataupun angkat tangan, boleh niat. Bila niat boleh. Sama ada ketika ambil tanah letak debu tu ataupun tak kala angkat tangan. Dua tempat ini boleh diniat kata para ulama kita. Baik, saya tahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan ketiga, kita habiskan tuan-tuan. Dan ketiga dan keempat. Ketiga dengan keempat dia rangkumkan sekali. Dan ketiganya dan keempatnya, fardu tayammun itu sapu debu itu. Fardu tayammun itu sapu debu itu pada sekalian muka. Tadi kedua, juzuk kedua, pindah debu tanah. Pindah debu tanah. Yang ni bukan pindah ni. Ini pindah ke mana? Ni. Dan ketiga dan keempat, fardu tayamum itu sapu debu itu pada sekalian muka dan dua tangan. Baik. Yang tadi isu juzuk yang kedua, isu pindah debu. Pindah ke mana? Nak pindah bawa ke muka dan bawa ke tangan, itu juzuk lain ataupun rukun ataupun fardu ketiga dan keempat. Dengan syarat kena pindah. Kena berlakunya pindah. Sebab itulah dia ada isu, dia last kali dia cerita tu masalah dia kerebah seorang atas tanah. Lekat debu tanah yang suci menyucikan. Adakah dinamakan pindah juga? Kalau tak pindah,
tak sah. Kena berlaku pindah juga walaupun dia rebah atas debu tanah. Tempat dia ni debu, tak perlu kita kata, tak perlu ayak jadi debu. Memang tanah dia ni berdebu. Dia tak boleh debu kasar campur dengan pasir, tak boleh. Dia kena debu betul, debu halus. Tapi tanah dia ni, nak ceritanya tanah lumpur depan rumah dia ni bukan lumpur, maksud tanah yang lepas lumpur dah jadi debu, dia jatuh, tiba-tiba dia rebah, terus dia niat. Adakah boleh? Tu nanti kita kena faham pindah. Kalau tak faham juzuk yang ketiga, fardu yang kedua, tak ingat fardu kedua, kita kata sah walaupun tak pindah. Tak boleh, dia kena berlaku pindah. Tengok masalah di bawah tu macam mana berlakunya pindah. Ketiganya dan keempatnya fardu tayammum itu sapu debu itu pada sekalian muka dan dua tangan sampai kepada sikunya, siku orang yang tayammum itu, dengan sekurang-kurangnya, sekurang tu apa, qadar yang sah, qadar yang memada. Dia panggil apa? Dipanggil kadar maksimum dia, pukul itu sekurang-kurang menyampaikan debu itu 2 kali pukul, 2 kali tepuk. Tu kita dah belajar tadi, pindah sekurang-kurang 2 kali. Kalau tak tepuk ataupun tak pukul, tak apalah, ni taklah semestinya pukul, tepuk, tu teknik saja. Dia sebut pukul ni, tepuk ni popular lah. Ulama kita ajar cara yang paling mudah. Tapi tak semestinya pukul ataupun tepuk. Kita panggil jemput pun boleh. Boleh jemput. Pukul, ambil debu sekali kepada sapu muka dan sekali kepada sapu tangan. Maknanya tepuk sekali sapu muka, tepuk kali kedua tangan hingga siku. Dan tiada disyaratkan pukul. Tu tepuk. Pukul tu mana tepuk lah. Bahkan istidrak, sungguh pun tak syarat pukul. Jika diletakkan tangan atas debu tanah dan lekat debu itu di tangan, nescaya memada buat sapu muka dan tangan. Tak syarat pukul. Buat macam mana pun okey, asalkan kena ada proses pindah. Jika diletak tangan atas debu tanah, kalaulah letak tangan atas debu, tak tepuk pun, letak saja. Main sambil-sambil duduk sembang, letak tangan, relax tangan, buat apa nama ni, letak, tiba-tiba melekat di tangan. Ada hal-hal melekat, kita masak tayammum lah, boleh. Tak mestinya kena tepuk formal sangat. Asalkan tepi rumah kita debu banyak, nak lepas banjir ni tuan, debu merata, di dinding pun ada debu, depan rumah pun ada debu, boleh jadi debu. Tapi dalam mazhab Syafi'i tuan-puan, debu kena debu tanah. Dia tak boleh, orang panggil sawam ni, di dinding ni kan dia apa, orang panggil sawan apa ni, bukan di dinding, di cermin kan dia ada kotoran, partikel halus. Dia panggil partikel kecil, partikel halus, bukan debu, tapi kita panggil unsur macam sawam lah. Kan banyak tebal, tak, jangan sapu di dinding kita tu, ke dinding cermin kita tu, jangan sapu lama. Sebulan 2 bulan tak sapu, tebal. Boleh letak. Kalau letak tangan ni, dia bekas tangan ni, dia nampak kesan tangan kita. Debu, bukan debu. Itu dia panggil unsur yang bukan debu, partikel halus bukan debu. Mazhab Syafi'i tak sah. Tapi mazhab lain boleh. Mazhab Hanafi boleh. Sebab tu geng-geng mazhab lain tu, dia berdal atas airport, atas flight tu, dia buka cermin flight, dia letak flight hari-hari, orang basuh, orang apa, polis, ada lah bagi dianya, ada jugalah. Jadi mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Syafi'i ni nak kena debu tanah, debu lain tak boleh. Walaupun debu tanah duduk di cermin boleh. Kan di belakang kereta kita, belakang kereta tak basuh 2-3 bulan, setahun 2 kali je basuh. Kita tengok kereta belakang, cermin belakang tu penuh debu merah ke debu apa, letak tangan kita, buh tangan kita, buh di muka, bersih tu debu tu, tak payah duduk geli, bersih, boleh asalkan debu. Tu. Bahkan jika diletak tangan atas debu tanah, dan ini padahal wawah haliyah, dan padahal lekat debu itu di tangan,
Nescaya jawab jika. Nescaya kalau lekat di tangan sah ke tidak? Ini nescaya nak jawab hukum. Nescaya memada. Yang mada ni sah buat sapu muka dan tangan. Sah buat sapu muka tangan walaupun letak saja, tak tepuk pun. Masalah sebelum juzuk yang kelima, juzuk terakhir. Baik, masalah jika rebah seorang atas tanah. Yang ni atas debu tanah lah, jangan jatuh atas tanah tak ada debu. Tu kita tahu dah. Tak lagi rebah atas tanah pun boleh juga. Maksud tanah yang berdebu. Tu kena dia panggil apa? Kena benda yang dia hazah tu. Kena takdir balik. Jika rebah seorang atas tanah, yakni jika rebah seorang atas debu tanah dan lepas tu lekat debu tanah yang suci menyucikan. Dia rebah tu lekat. Lekat debu tanah di muka dia. Yang suci bukan debu tanah yang mutanajis. Dan juga bukan debu mustakmal. Lekat di mana? Pada muka dan dua tangan. Maka ia kalau lekat semata-mata macam kucing, macam apa nama tikus tujuh dalam gandum tu putih habis. Lekat. Tak sah sebab dia tak proses pindah. Macam mana dia nak jadikan sah ni? Dia kena berlaku proses pindah. Sebab itu rukun ataupun fardu ataupun juzuk kedua. Tu kena. Maka ia sapu. Sapu. Kenapa dia sapu? Sebab dia nak berlakunya pindah debu. Walaupun debu duk melekat dah di muka dia ni, kena ada juga fi'lul fa'il. Kena berlaku juga proses pindah dengan tangan dia. Tak mesti dengan tangan lah. Maka ia sapu tangannya ke muka yang ada debu itu dengan niat tayammum. Tu dia panggil, ia sapu tu sapu pindah. Pindah apa? Ambil debu bagi lekat pada tangan. Yang melekat kat tangan tu bagi sampai pada muka dan pada tangan. Dia jatuh rebah ni melekat di tangan kita ni. Apabila hak melekat di tangan ni, kita pindah, kita sapu di muka. Walaupun di muka ni dah ada debu dah. Maka kita kena pindah sampai di muka dan ratakan di tangan hingga siku. Tu. Maka ia sapu tangannya ke muka. Sapu tangan ke muka tu yang ada debu itu dengan niat tayammum, dan disapu balik ke muka dengan niat tayammum. Pertamanya dia sapu debu tu ke tangan. Lepas tu dia sapu pula ke muka. Kenapa? Kerana dua anggota, muka dengan tangan. Dan diambil debu yang ada di tangan itu, disapu balik kepada dua tangan. Nescaya memada dan sahnya. Tu. Pindah. Ataupun dalam kitab lain sebut asalkan pindah, walaupun tidak disyaratkan fi'lul fa'il. Dia sama dia konsep dengan wuduk. Wuduk pun asalkan terbasuh inrisal. Bukan syarat dia membasuh, bukan syarat membasuh anggota wuduk, tidak. Asalkan 4 anggota wuduk ni terbasuh. Fardu wuduk kan dia ada 6, 4 basah 2 kering. Tu ngaji tua-tua dulu tuan-tuan, cara mudah ingat. Fardu wuduk ada 6, 4 basah 2 kering. Apa dia 4 basah tu? Basuh muka, basuh tangan hingga siku, sapu kepala, basuh kaki, 4 basah 2 kering. Apabila 2 kering, apa dia? Pertamanya niat, kedua tertib. Ajar budak-budak mudah ingat. 4 basah 2 kering. Wuduk itu apa namanya, tayammum, konsep dia sama. Kalau wuduk pastikan terbasuh 4 ini walaupun tidak membasuh. Kalau membasuh dia panggil fi'lul fa'il, kena syarat usaha kita. Kita yang ambil air basuh, tu dia panggil membasuh. Tapi wuduk tak disyaratkan membasuh, mandi tak disyaratkan membasuh, asalkan terbasuh. Tu. Asalkan muka kita terbasuh walaupun bukan kita buat. Macam mana bukan kita buat? Hujan turun. Hujan turun tadah niat. Ketika mana hujan lebat, kita tadah muka kita naik ke langit, aku ambil wuduk kerana Allah Ta'ala.
ataupun aku mengangkat hadas kecil kerana Allah tak ada. Tak guna tangan pun. Tak ada, tak buat perkara sunat. Sunat ni merata ni sunat. Kalau wajib, pastikan dia terbasuh, dan terbasuh itu rata seluruh anggota zahir. Settle. Contoh kedua, terbasuh, tak di hujan. Contoh kedua, orang tolong spray. Kawan kita melawak dengan kita, spray air, pakai water jet. Kita pun tadah muka. Ketika muka air kena water jet di muka kita, kita niat, aku ambil wudukan Allah Ta'ala. Settle. Tak perlu kita, tak disyaratkan membasuh. Okey. Begitu juga dengan konsep tayamum, tak disyaratkan juga, asalkan pindah debu. Ada kalanya pindah itu dengan perbuatan kita, ada kalanya pindah itu bukan perbuatan kita. Macam mana bukan perbuatan kita? Debu, angin bawa debu, kepala angin putih beliung, dia pusing debu naik. Ni bahaya angin putih beliung, dia pusing daripada bawah naik ke atas, pusaran angin. Tiba-tiba dia pusing naik debu, dia hantar debu kat kita, kita tadah saja muka. Ketika mana tadah muka, niat, aku mengharuskan, aku tayamum, sahaja aku tayamum, mengharuskan sembahyang fardu. Boleh. Dan kelimanya, fardu tayamum itu tertib. Apa dia tertib? Mengikut susunan. Mesti didahulukan sapu muka dan baru sapu tangan. Barulah sapu tangan. Kita kena sapu muka, lepas tu diikuti dengan tangan dan niat. Jadi tertib ini tertib dengan niat. Yang lain tu pindah debu, tertib, niat, pindah debu, 3 dah. 2 lagi di mana? 2 lagi iaitu sapu muka dan sapu tangan. Muka dan juga tangan. Itu jadi 5. Pindah debu, sapu muka, sapu tangan, lepas tu pula niat dan tertib. Wallahu a'lam. InsyaAllah lah tajuk akhir kita akan bincang minggu depan, perkara yang membatalkan tayamum. Kita dah belajar perkara yang membatalkan wuduk. Ini sambungan. Wuduk, perkara batal wuduk dan 4, kita akan sambung dengan perkara yang membatalkan tayamum. Ada 2 bahagian, iaitu batal tayamum kerana sakit dan batal tayamum kerana tidak ada air. Barulah kita akan masuk kepada tajuk lain, iaitu syarat sah sembahyang yang keempat. Kita tajuk besar dia, tuan-puan. Tajuk besar dia, kita sedang bincang syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang ketiga, suci badan daripada hadas. Apabila nak suci badan daripada hadas, nak kena pandai ambil wuduk. Penulis kita pun ceritalah fardu wuduk, perkara batal wuduk panjang lebar. Nak kena tayamum. Tu masuk bab tayamum tu. Ini cara gaya bahasa penulisan ataupun gaya penulisan tuan guru kita ni. Dia tak ringkas syarat sah itu, dia terus masukkan dengan topik yang ada kaitan. Kembali balik minggu depan ataupun akan datang, iaitu syarat yang keempat. Syarat sah keempat, mesti suci badan, pakaian dan tempat sembahyang daripada najis. Kita akan belajar pula cara najis, detail balik najis. Kita akan belajar makna najis, kita akan belajar perbezaan najis dengan hadas dan mustaqzar, dan kita akan belajar mengenal najis dan juga formula. Kita akan bawa dan bentuk formula, mudah kita nak ingat, lebih kurang 8 ke 9 formula, mudah kita nak ingat formula najis, iaitu formula mengenal najis. Itu dia punya. Dalam ni tidak ada urutan lah formula dia sebut dalam berterhamburan, tapi kita susun formula itu untuk memudahkan kita kenal najis. Jelas sekali pembagian najis, tata cara najis. Dia akhir dengan apa? Akhir dengan panjang bab najis ni. Akhir dengan adab ataupun dia panggil etika berak dan kencing. Itu tajuk akhir dia. Ada etika kencing dan berak ini, adab dia. Kalau saya susun dalam lebih kuranglah kitab ni, satu kitab lagi saya susun idaman penutup, saya susun lebih kurang 20 hampir 30 adab. Dalam kitab tak susun lah, tapi kita nomborkan. Kitab lebih kurang dalam 2-13 saja, tapi kita gabungkan dalam matlab, gabungkan dengan kitab ini, hampir 30 adab wajib dan sunat ketika kita berak dan kencing. Ada pahala, kriya pahala melalui berak dan kencing. Wallahu a'lam.
kena sapu balik. Tak boleh. Kok mana pun kena ada usaha kita. Cuma nak cerita konsep umum saja. Konsep umum tu tak semestinya kita kena jemput lah debu tu. Tapi kok mana pun kena ada proses pindah. Pindah secara fi'li dipanggil. Pindah secara betul. Cuma nak cerita konsep dianya, orang panggil bukan bermakna kita kena jemput sampai. Kalau debu tu sampai di muka kita, cuma kita kena pindah. Macam kena ratakan. Tu je. Mustakmal. Okey, debu mustakmal. Kita akan ulang balik akan datang perkara membatalkan wudu. Ada sedikit kita sentuh. Jadi debu mustakmal ini dia sama je dengan air mustakmal. Dia punya takrif dia sama, makna dia sama. Iaitu debu yang digunakan. Maksud apa? Debu yang digunakan pada anggota yang wajib ataupun dia panggil pada fardu tayammum yang wajib. Itu yang mustakmal. Jadi apabila kita basuh muka, sapu muka, debu yang di muka kita tu, maka debu yang telah digunakan. Mana debu yang digunakan? Iaitu debu yang berada di muka. Maka gugur debu tu tak boleh. Itu dinamakan debu yang telah digunakan untuk basuh fardu ataupun untuk sapu fardu tayammum. Ada pun debu kita selagi kita tak gugur di sini, di tangan kita yang kita duduk, kita sapu ni, kita dah ambil kali pertama, kita tepuk kali pertama kita nipiskan, sunat kita nipiskan, kita tak guna lagi debu ni, tetap ini debu yang mutlak, belum guna lagi, kita nipiskan dia, maka kita letak di ni, kita letak ini masih belum debu mustakmal, dia tak bercerai. Debu mustakmal ni debu yang telah digunakan selepas dia bercerai. Selagi mana dia duduk di pipi kita, dia tak cerai lagi. Kita ratakan semua sekali, habis, settle. Hak mana debu mustakmal? Debu mustakmal, debu yang telah digunakan apabila digugur. Mana apa? Maknanya telah gugur debu ni yang kita guna dia ni untuk apa? Untuk sapu di muka. Maka debu ni yang kita guna. Debu ni lah kalau dia gugur banyak ni, gugur tadah, kita tadah di muka gugur ni, maka debu ini dinamakan debu mustakmal. Bukan debu yang masih belum gugur di muka. Apabila dia gugur saja, itu mustakmal. Kita ambil pun mustakmal lah. Ambil, tu mustakmal dah, kita dah guna dah. Tapi dia duduk mengalir lagi, belum mustakmal lagi lah. Gugur saja, mustakmal. Tak boleh dah ambil handuk. Walaupun dia duduk di sini, jangan ambil lah. Ambil jadi mustakmal lah. Tak boleh guna lah. Okey. Ada setengah orang kata debu. Okey. Dia kalau ikut dulu kita kena tepuk tepi kan, lepas tu kita buat ambil balik. Kalau kita terus ambil sini, dia akan sini semua jadi mustakmal. Okey. Ini pun satu perbahasan lah. Nak jadi mustakmal sebab apa? Sebab yang melekat di tangan, kan? Yang melekat di tangan adakah mustakmal? Kalau di muka itu tetap mustakmal. Itulah debu yang digunakan untuk sapu fardu tayammum. Sebab dia panggil debu mustakmal ni bukan debu digunakan pada lain, tidak. Kalau debu digunakan pada tangan, itu makna mustakmal pada bahasa. Jangan bertukar. Makna pada syarak ialah mustakmal pada syarak debu yang digunakan pada basuhan ataupun sapu anggota fardu tayammum. Yang kita buat guna untuk muka, gugur, itu tayammum. Itu mustakmal. Baik.
Di sini. Adakah mustakmal juga di sini? Di sini ni dipanggil apa ni? Di sini dipanggil kesan. Ni, kan kita angkat. Apabila kita angkat, yang melekat di muka, okey, itu tetap mustakmal. Tapi yang melekat di sini, adakah mustakmal? Maka yang kita biasa belajarnya ialah mustakmal juga. Kenapa? Kerana bercerai daripada ni. Bercerai daripada ni. Tu mustakmal juga sini. Sebab itu tak boleh, yang kita belajar sekolah, tak boleh tepuk tempat yang sama, ataupun sebelum tepuk dia kena buang dulu kat luar. Sebenarnya dalam mazhab kita Syafi'i, di sini bukan mustakmal. Cuma sunat tepuk kat luar gugur. Sunat nak pakai yang baru. Kita tak nak yang lama. Maksud walaupun boleh pakai juga yang ni, tapi kita nak yang baru. Sunat 2 kali. Pertamanya kita ambil, tak semestinya kita kena tepuk tempat yang berbeza. Boleh tepuk tempat yang sama. Biasa kita belajar kena tepuk tempat lain. Jangan tepuk tempat yang sama. Takut mustakmal. Itu mustakmal tapi dari sudut bahasa. Sebabnya bekas tempat yang sama dipanggil tempat yang telah digunakan. Ya, itu juga dipanggil mustakmal pada bahasa. Tapi mustakmal pada syarak hanya debu yang digunakan pada sapu muka yang wajib dan sapu tangan. Kalau tak digunakan sapu tangan, walaupun bekas dia, belum lagi sapu tangan, belum gugur lagi, itu bukan mustakmal. Maka kita nak tepuk kali kedua, boleh tepuk tempat yang sama, cuma seelok ataupun sunatnya kita buang dulu, keluar, kemudian kita tepuk. Tu. Saya tak pasti, saya rasa dulu, sebab saya tak ambil daripada awal, saya ambil pertengahan, revo lama dulu, tak pasti dia cerita tak cerita, dia di awal itu detail. Di awal cerita tu detail praktis, dia panggil apa, penggunaan debu mustakmal dan debu mutlak. Debu mutlak dan debu mustakmal. Tapi insyaAllah akan datang kita, sebelum penutup topik tayamum, membatalkan tayamum, kita akan ulang balik. Ulang balik maksudnya secara review saja. Di awal itu penulis kita cerita bagaimana cara tepuk untuk mengelakkan daripada debu mustakmal. Walaupun dia ada khilaf di situ. Ya. Maka ibarat maka ia sapu tangan. Maka ia sapu tangannya ke muka. Yang tu. Okey, maka ia sapu. Jadi sapu tu pindah ataupun ambil debu. Sapu tangan ke muka tu yang ada debu itu dengan niat tayamum, dan disapu balik ke muka dengan niat tayamum. Maksud apa ni? Maka ia sapu ni dia panggil sapu pindah. Maksud apa sapu pindah? Ambil debu bagi melekat pada tangan yang melekat tu. Kan dia debu duduk melekat di tangan, kena ambil, kena pindah. Ambil debu bagi lekat pada tangan yang melekat tu. Tu. Tangan yang melekat pada muka dan pada dua tangan. Ambil tu dan disapu balik ke muka dengan niat tayamum. Dan diambil debu yang ada di tangan itu, disapu balik kepada dua tangan. Yang melekat di tangan tu kena ambil, sapu balik. Duk melekat ni, tak boleh biarkan dia melekat, tak boleh. Kena ambil, sapu. Maknanya kena pindah juga kali kedua. Melekat di muka, kita kena pindah juga. Melekat di muka, kena pindah kali dengan niat. Padahal ada di tangan ni, dah ada ni, kena juga pindah. Maksud apa? Kena ambil juga, pindah. Walaupun dah ada, dah ada. Betul. Tu dia cerita tu, niat tu. Tak. Belum. Tak apa, tak jadi mustakmal. Tu dia kata,
maka ia sapu tangannya ke muka yang ada debu itu dengan niat tayamum. Pertama. Dan disapu balik ke muka dengan niat tayamum. 2 kali niat. Jadi ketika dia ambil tu, di muka ni kan debu dah ada, dia jatuh, dia rebah, melekat habis ni muka ni debu. Dia rebah ni melekat habis di tangan ni. Maka dia nak kena niat 2 kali. Ketika dia ambil ni, niat pertama, aku menharu, ambil ni nak merata ni. Tu dia panggil maka ia sapu tangannya ke muka yang ada debu itu dengan niat tayamum. 1. Dan disapu balik ke muka dengan niat tayamum. 2 kali. Dia ambil niat tayamum, lepas tu dia sapu. Kemudian dia niat balik. Sapu perhabis semua tu, dia niat kali kedua. Dia tak boleh duduk di muka debu, duduk di muka tu, dia niat saja tanpa dia menggerak, tanpa dia menyapu, tak boleh. Jadi niat kali pertama ketika dia ambil ni, maksudnya ketika dia bergerak ni, sapu. Niat kali keduanya ketika dia sapu. Tu. Kosak dulu. Pertama ni kita kosak ambil ni, ketika ambil ni kita kosak, walaupun tak kosak ambil tapi pindahlah. Niat apa? Niat aku menharus, aku tayamum menharus fardu. Lepas tu sapu. Baru mula sapu. Sapu debu duk memang duk banyak dah ni. Dia sapu merata je. Merata. Macam Tuan Haji cerita tadilah, maksud kita ni sapu syarat saja. 2 tangan ni letak macam tu je. Tak adalah. Tak ada. Itu bukan syarat. Baik. Jadi insya-Allah akan datang kita sebelum penutup kepada tajuk perkara batal tayamum, kita akan cerita balik isu yang khilaf di antara mazhab kita dalam isu debu mustakmal. Dia sama dengan air mustakmal. Debu mustakmal dengan air mustakmal. Dia kadang-kadang berlaku kekeliruan di antara dia panggil apa? Istilah debu mustakmal dari sudut bahasa dan juga debu mustakmal dari sudut syarak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.